Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sekali lagi ucapan selamat pagi diulurkan kepada rakan-rakan kita yang terus bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersama untuk rancangan Usrati pada pagi yang berbahagia ini. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah hari ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk saya kira minggu pertama di tahun baru masih ini Ustazah ya? Ya, saya. InsyaAllah kita akan berkongsi satu lagi tajuk. Ustazah akan mengupas dalam rancangan Usrati ini berkaitan dengan berkat dan memikat. Berkat dan memikat, cukup menarik sekali tajuk yang bakal kita bincangkan dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebagai mukadimahnya Ustazah. Baik, terima kasih Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama-sama lagi dalam siri Usrati tahun 2013 ini. Dan pada pagi ini insya-Allah Ustazah akan sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekitar sebuah rumah tangga, sebuah kehidupan yang berkat dan memikat. Ya, maksud memikat dekat sini bukanlah memikat yang macam Pak Makwa tu Nik ya, tetapi maksud Ustazah kat sini memikat yang boleh sampai auranya kepada orang lain, yang boleh menjadi qudwah hasanah, ya, teladan yang baik kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, perlu Ustazah sebutkan sebagai asas kepada perbincangan kita pagi ini surah Ar-Rum ayat 21 yang selalu kita dengar bila kita membicarakan tentang soal rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu pasangan ataupun isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan dijadikannya di antara kamu mawaddatan warahmah, ya, rasa kasih sayang, kasihan belas. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda bagi kaum-kaum yang nak berfikir, yang menggunakan akal mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, barangkali di sisi kita sekarang ataupun kita memang ada memiliki, ya, pasangan kita sendiri, suami, isteri, ada anak-anak. Perlu sebenarnya kita bertanya kepada diri sendiri, kita terasa tak nilai mawaddah warahmah? Terasa tak nilai indahnya menyayangi dan nikmatnya disayangi? Ya, terasa tak nilai belas kasihan di antara suami isteri? Ya, rasa saling mengharap di antara ibu anak dan sebagainya? Atau ini tinggal ayat sahaja, perkahwinannya ada tetapi kasih sayangnya telah jauh hilang? Ya, bab kata Abul Ala Al-Maududi, ya, orang yang kahwin, rumah tangga, pasangan suami isteri tanpa kasih sayang ini macam mayat hidup saja. Ya, patutnya jenazah itu patut dikafankan, patut dikebumikan. Membiarkan sebuah rumah tangga dalam keadaan tiada kasih sayang, tiada rasa rahmat dan sebagainya, umpama kita membiarkan satu jenazah terus hidup, ya, terus tinggallah, ya, dalam rumah itu, maka percayalah sebentar lagi kita akan bau busuk daripada, ya, mayat tersebut, ya, dan macam-macamlah keburukan yang kita dapat bila kita tidak mengkebumikan, ya, jenazah tersebut. Maknanya, ya, rumah tangga tanpa kasih sayang itu perlu kepada penyembuhan segera, penawar segera, ya, supaya kita mendapat keberkatan, mendapat hikmah daripada rumah tangga yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permulaan kepada sebuah perkahwinan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, maksud dia, jika salah seorang daripada kalian menikahi seorang wanita, maka peganglah ubun-ubunnya.
lalu sebutkanlah nama Allah, yakni basmalah, dan dilanjutkan dengan doa memohon keberkatan daripada wanita tersebut. Dia maknanya isteri kita tu akan ada nilai berkatnya, suami kita akan ada nilai berkatnya. Maka diajar oleh Nabi SAW seawal pernikahan, pohon keberkatan daripada pasangan dengan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kebaikannya dan aku memohon segala kebaikan yang telah Engkau ciptakan kepada akhlaknya, dan aku mohon perlindungan daripada keburukannya dan segala yang buruk daripada akhlaknya. Ya, wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Nik sendiri buat tak masa kahwin dulu ni. Ya, suami pegang ubun-ubun. Kalau tak buat malam ni pun boleh buat balik semula, ya. Sebab apa? Sebab kita menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan memohon keberkatan daripada pasangan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam membicarakan soal berkat dan juga memikat ini, Ustazah ingin nyatakan beberapa perkara. Kalau ikutkan dalam perbincangan yang Ustazah ikuti dalam beberapa kitab, hampir 30 perkara yang harus kita lihat semula, nilai semula apakah ia telah dipraktiskan dalam rumah tangga kita ataupun sebaliknya. Tetapi barangkali untuk hari ini mungkin dalam 5 ataupun 6 saja yang boleh Ustazah kemukakan. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam sesebuah rumah tangga, sesiapa juga, baik suami, isteri ataupun anak-anak, ibu bapa, nombor 1, dia harus membantu untuk setiap pasangannya, anak-anaknya, mengenal diri mereka sendiri. Kita kena bantu. Kadang-kadang kita tak bantu pun anak-anak kita untuk mengenal diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam kekalutan mak ayah dia. Mereka hidup dalam melihat kesibukan mak ayah keluar pagi balik malam. Sehingga anak-anak ini tidak terbimbing untuk mengenal diri mereka. Sama juga suami dan isteri, walaupun orang dewasa, tapi bukan semua orang dewasa mengenal diri mereka. Kadang-kadang mereka tak tahu yang mereka ni sebenarnya nakkan perhatian, dia pun tak tahu. Kita cuma nampak kesan daripada sikap yang ada dalam diri mereka. Mereka tak tahu yang mereka ni sebenarnya hatinya berpenyakit. Dia tak tahu diri dia berpenyakit, tapi kita melihat, kita cuma merasakan kesan daripada hati yang berpenyakit tersebut. Maka nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus bantu anak, suami, isteri untuk mengenal diri mereka sendiri. Dengan bermacam-macam pertanyaan, dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam kaedah. Khususnya kalau kepada anak-anak, kadang-kadang dia tak tahu yang sebenarnya dia sangat baik. Bila dia melihat baby, melihat anak-anak kecil, kita tengok dia akan peluk, dia akan cium dengan penuh kasih sayang. Kita beritahu dengan dia, Masya Allah, anak mama ni sebenarnya seorang yang sangat penyayang. Buktinya sekian. Biar dia kenal diri dia melalui bimbingan kita. Begitu juga dengan suami kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak bila mana Rasulullah SAW berada dalam keadaan agak kebimbangan dan ketakutan bila mana bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha membantu untuk memberikan semangat kembali kepada Rasulullah SAW, untuk melapangkan jiwa Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha membantu dengan cara menyebut segala kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kan Sayyidatina Khadijah kata, kamu penyambung silaturahim, kamu penolong orang susah, kamu sentiasa membantu orang lain. Ini akan menjadikan orang di sekeliling kita, anak-anak kita, suami dan isteri kita merasa segar, sebab orang yang terdekat dengan dia dapat mengenal pasti kebaikan yang ada dalam diri mereka. Kemampuan kita untuk mencungkil, mengeluarkan, mengenalkan sesiapa anggota dalam rumah tangga dengan nilai kebaikan yang ada pada mereka, ini adalah suatu kejayaan yang besar, dan sangat dihargai, insya-Allah. Itu yang pertama.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua ialah fahami, cuba study sikit tentang pasangan kita, fahami anak-anak kita, fahami isteri kita ini, ya, dengan mengambil inspirasi daripada ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Memang bukanlah kita kata kita nak baca suami, ya, ada ayat-ayat, tulisan-tulisan kat dahi dia, memang tidak ada. Tetapi kita memahami suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu usaha yang pada pandangan ustazah sangat sangat baik, sangat bermanfaat dalam sebuah rumah tangga. Ya, kita berusaha untuk mengenali dia setiap masa, setiap hari, sebab setiap hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua orang berubah. Ya, tak mungkin suami kita ataupun isteri kita sama 10 tahun dulu dengan sekarang. Ya, ustazah ambil contoh, kalau dulu kita kenal isteri kita ni jenis yang tidak sensitif pun, ya, boleh kita bergurau yang kasar-kasar pun dia tak ambil hati. Tapi mungkin takkan sama kalau isteri itu dah berusia 48 tahun. Ya, dia telah mula nak masuk dalam zon menopause, ya. Dia dah mula rasa sangat mudah kecil hati, semua benda akan mengguris hati dia. Maka kesediaan pasangan, kesediaan ibu ayah untuk memahami dan mengenali pasangan anak-anaknya ini adalah satu usaha yang sangat murni untuk mendapat rumah tangga yang harmoni, berkat dan memikat. Ya, kalau kita gagal memahaminya dari masa ke semasa, ustazah percaya lama kelamaan, ya, rasa kering sangat dalam rumah tangga tersebut. Dia rasa tawar saja kan ni. Ya, maknanya kita cuma bertahan kerana adanya sifat sabar. Ya, berapa ramai dah orang yang cakap macam tu dengan ustazah. Dia kata saya bertahan ni sebab sabar je ustazah. Ya, kalau hilanglah sabar saya ni, saya tak tahu apa jadi dengan rumah tangga saya. Ini satu perkara yang sangat menduka citakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab rumah tangga itu hikmah lainnya adalah untuk kita merasakan ketenangan, ya, kedamaian, rasa dikasihi dan mengasihi yang sangat-sangat indah sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan anak ataupun suami ataupun isteri tempat di hati anda dan berikan mereka merasa bahawa mereka ada tempat dalam keluarga ataupun dalam komuniti. Begini, maksud ustazah, kadang-kadang anak-anak, contohnya ni, kalau anak-anak tu ramai, ya. Kalau anak-anak tu ramai, kadang-kadang kesian anak-anak itu sendiri cuba nak memposisikan diri mereka dalam rumah tangga tersebut. Ya, apakah dia ini diberi perhatian, apakah dia ini diterima pandangan dia. Ya, dia nak menempatkan diri dia dalam sebuah keluarga yang besar, itu kadang-kadang satu kesukaran. Sebab itu kadang-kadang anak-anak remaja, ya, terutama di awal remaja, mereka suka ambil sikap keluarkan terus diri mereka daripada kemelut rumah tangga tersebut. Ya, jadi dia pun walaupun tak keluar bodinya, tapi hatinya keluar. Ya, dia dah keluar dah di alam maya. Ya, dia dah pergi dah surf segala macam dekat internet. Ya, dia pun dah tak kisahkan sangat dah mak dalam rumah, adik-beradik dalam rumah, sebab dia telah bawa lari jiwa dia daripada rumah tersebut. Kerana kadang-kadang ya, sedikit kelemahan pada ibu dan ayah ataupun pada siapa jua individu dalam rumah tangga tersebut dalam membantu, ya, setiap anggota dalam rumah tangga supaya mereka merasakan yang mereka ada tempat di dalam rumah tersebut, dan apatah lagi, ya, supaya mereka rasa yang mereka mendapat tempat dalam hati ibu ayah, dalam hati pasangan dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sampai orang yang di luar lebih pandai menghargai pasangan kita lebih daripada diri kita sendiri. Jangan sampai orang di luar lebih menyayangi pasangan kita lebih daripada kita sendiri. Sebab sepatutnya kitalah, ya, yang sama-sama membangunkan segala suka duka dalam rumah tangga. Kitalah yang sepatutnya lebih mengasihi, lebih menghargai dan lebih menghormati. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemampuan kita untuk menghubungkan anak-anak, pasangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara, ini adalah satu kejayaan yang besar. Ya, tengok macam mana anak-anak kita lahir dulu. Mereka lahir dengan disambut dengan azan dan iqamah. Maknanya mereka lahir dengan seruan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang mak ayah harus teruskan ialah memastikan penerusan supaya kalimah Allah selalu diperdengarkan di telinga mereka. Seperti mana kita menyambut anak-anak dulu dengan kalimah Allah, tolong bimbing anak-anak kita terus membesar dan membesar, ya, dengan kita memastikan kita selalu hubungkan
menghubungkan hidup mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui banyak cara. Mungkin Ustaz tak sempat nak ceritakan cara-cara dia. Ya, contohlah, sebagai contoh, apa saja kebaikan yang anak-anak kita buat, kita mulakan dulu dengan alhamdulillah, baru kita puji dia. Syukur pada Allah kurniakan umi anak yang soleh, kait dengan Allah. Bila dia dapat belajar, bila dia buat silap, ya, dia ada buat kesalahan, kita pun cepat-cepat kata dengan dia, tak apa, ya, kesilapan yang kita buat ni, kita belajar daripada kesilapan, tetapi orang buat silap yang terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maknanya kalimah Allah, 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 Allah sentiasa diperdengarkan, diperhubungkan, ya, dengan pasangan ataupun anak-anak kita sebagai satu usaha untuk mendapatkan rumah tangga harmoni, berkat dan memikat, insya-Allah. Saya temu kalimah pada perbincangan kita hari ini, mesti rancangan Usrati, berkat dan memikat. Dua perkara yang penting yang harus berjalan seiring untuk kita mendapat sebuah keluarga bahagia, keluarga baiti jannati, dan berhubungan, kemurnian perhubungan di antara suami isteri. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang inginkan mungkin pencerahan dan juga ada beberapa soalan pandangan, ingin berhubungan dengan kami, boleh hubungi talian kita 0362051500. Baik, kita bersama dengan pemanggil pertama kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaril daripada Puncak Alam. Silakan Cik Syaril. Tadi Ustazah ada cakap pasal pegang ubun-ubun isteri bila lepas menikah kan, dan berdoa. Ya, saya. Jadi kalau kita sekarang ni orang lepas menikah dia patah sembahyang, lepas tu orang sedia mendahi kan. Ya, saya. Kebiasaan orang buat. Jadi nak minta pendapat Ustazah tentang perkara ni. Baik, terima kasih Cik Syaril. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Tutup radio seketika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Fuad. Silakan Cik Fuad. Saya boleh saya minta maaf ya, saya nak bertanya Ustazah, mungkin luar daripada perbincangan hari ini. Ya, saya. Kiranya boleh, saya nak minta Ustazah jelaskan tentang satu doa yang selalu Ustazah bacakan, iaitu macam, saya pun lupa, macam Rabbi tu asir, wala tu asir tu. Kalau boleh Ustazah. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Cik Fuad. Kita ambil satu lagi. Assalamualaikum. Saya. Siapa di sana? Saya Puan Asma, dari Perak. Ya, teruskan dengan soalan Puan Asma. Saya ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila Puan Asma. Saya ni baru dapat tahu masalah suami saya lah. Ya, saya. Dalam diam-diam dia ada hubungan dengan seorang janda. Ya, saya. Saya memang tak tahu masa ni. Tapi kebetulan malam tu abang kandung saya nampak dia ada keluar dengan perempuan tu. Baik. Lepas tu bila balik saya tanya dia tak mengaku. Dia telefon perempuan tu, perempuan tak mengaku. Dia kata dia tak ada apa-apa hubungan. Baik. Fikiran saya memang tak tenteram sungguh-sungguh. Baik. Saya jadi tahu hati kat suami saya. Lepas tu Suami saya tanya suami saya dari segi tanggungjawab macam mana, dia Puan Asma? mengaku, dia kata dia memang dah berkawan dengan perempuan tu 2-3 bulan yang lepas. Ya, saya. Sebab saya sendiri dah rasa jiwa saya tak tenteram sungguh-sungguh. Saya dapat rasa suami saya ni ada hubungan dengan perempuan lain lah. Baik. Tapi saya tanya dia tak mengaku. Baik, terima kasih banyak Puan InsyaAllah Asma. saya akan bagi pandangan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Itu dia keruan hati, kesedihan hati seorang isteri apabila mendapat tahu suami boleh kata bermain kayu tiga lah Ustazah ya? Ya, saya. Ustazah akan cuba jawab boleh? InsyaAllah. Yang pertama tentang soal masa majlis perkahwinan, kemudian kita batalkan semayang suami isteri itu dengan mencium dahi. Itu semua tidak menjadi apa-apa kesalahan asalkan telah pun sah yang akad nikahnya. Terpulanglah. Cuma Ustazah nak bagi pandangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila menyebut tentang keberkatan rumah tangga, sebenarnya dia sangat bergantung juga kepada bagaimana rumah tangga itu diuruskan pada permulaan, bermula dengan khitbahnya, dengan pertunangannya, ya, kemudian dengan majlis perkahwinannya. Semua itu diambil kira, ya, untuk lebih mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut berkat ni tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ialah, ya, kesuburan dari segi kebaikan. Maknanya kebaikan tu subur berpanjangan sampai ke akhirat. Ya, apa pun yang kita buat atas muka dunia ini akan diperhitungkan dekat akhirat. Jadi, ya, tolong raikan dalam perkahwinan kita, dalam majlis perkahwinan kita, yang pertama sekali,
cuba buat segala apa yang pernah disebut secara nasnya, ya, yang digalakkan oleh Islam untuk dilakukan dalam majlis perkahwinan. Banyak sangat. Ya, di antaranya jangan menjemput orang-orang yang kaya sahaja, kita lupakan orang-orang miskin. Sebaliknya dalam kenduri kendara kita, biar datang juga orang miskin, anak yatim, orang susah, orang senang. Itu lebih mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu yang pertama. Kemudian raikan juga yang Nabi sebut, ya, baca doa-doa tertentu kepada suami isteri kita sebagai permulaan pada perkahwinan. Yang kedua, pastikan juga dalam majlis perkahwinan tidak berlaku perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendedahan aurat, pergaulan bebas, ya, dan segala macam bentuk pembaziran yang sepatutnya boleh dielakkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajarlah. Ya, kadang-kadang ustazah lihat kita sebagai generasi yang tua ini, ya, minta maaf cakap generasi tua, ya, makna generasi orang lama ni, sebenarnya apa yang kita buat ni tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak akan menyusahkan anak-anak generasi yang baru nak hidup ini. Sebab kita telah membina satu standard dalam masyarakat kita yang payah nanti anak-anak kita sendiri. Kita tunjukkan bagaimana majlis perkahwinan yang mewah-mewah, ya, majlis perkahwinan yang kena ada itu, ada ini. Besok anak-anak kita membaca begitu agaknya, perkahwinan itu harus dilaksanakan. Ya, sebab Ustazah merasakan begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jangan lupa kita punya tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Apa yang kita buat hari ini, apatah lagi dilihat oleh orang ramai, itu akan menjadi satu penanda aras yang kadang-kadang secara tidak langsung kita masukkan dalam kepala anak-anak muda sekarang. Ya, nak kahwin kena begini, nak kahwin kena kos ni macam ni. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita ambil tanggungjawab sosial tersebut. Biarlah apa yang kita nak buat akan datang ini, ya, termasuk dalam majlis perkahwinan anak-anak kita pun, ya, biarlah sesuatu yang menepati inspirasi Islam, iaitu mudah-mudahkanlah, jangan dipayah-payahkan, raikan syariat dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, cuma dalam bab-bab cium dahi ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada adik-adik kita yang muda-muda ni, kalau nak berkahwin, ya, kalaupun kita dah suami isteri pun, tapi adabnya tetap ada juga. Ya, adalah tidak manis kita nak bergambar di hadapan orang ramai, ya, dengan orang ramai tengok tu jadi malu. Ya, sebab kita kena raih ni makcik-makcik datang bawa anak-anak kecil ni, dia tengok pengantin bergambar, masya-Allah, ya, sampai tak ingat dah orang keliling. Jadi tolong anak-anak sekalian raihkan adab-adab kita, walaupun pada hari itu kita dipanggil raja sehari. Yang kedua, tentang doa Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair, yang selalu ustazah baca, dan sebenarnya ini doa yang dibaca juga, ya, bukan oleh ustazah belajar ni pun, daripada ulama-ulama kita, dan doa yang diajarkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wala tu'assir, wahai Allah, permudahkan, jangan perpayahkan, ya Allah, jangan susahkan, ya Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita baca doa ni, baca dengan keyakinan, la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ya, seperti mana dalam satu doa yang lain yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Fatimah, ya, Fatimatuz Zahra, yang Nabi ajar, subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maha suci Allah dengan segala puji-pujian, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Apa yang Allah kehendaki itulah yang berlaku, yang Allah tidak kehendaki tetap tidak akan berlaku. Maknanya ini keyakinan kita bahawa semua perkara, semua urusan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup kekal, wahai yang maha menguruskan segala perkara, semua perkara itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berupaya memudahkannya semudah-mudah kun fayakun, dan Allah berupaya menjadikannya berat, susah, sukar kepada kita. Sebab itu kita mohon kepada Allah. Yang memberi rasa ini adalah Allah, yang memberikan jalannya adalah Allah, memberikan solusi kekuatan adalah Allah. Maka dalam setiap apa yang kita nak buat, biarlah keluar dekat kalimah lidah kita ini, Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Wahai Allah, mudah-mudahkanlah, jangan kau payahkan aku, dan sempurnakanlah dengan segala kebaikan. Ya, sebagai menandakan ini adalah keimanan kita, akidah kita, bahawa apa pun yang kita nak buat tidak akan berlaku kecuali dengan pertolongan Allah, dan Allah lah yang berupaya memudahkan, ataupun Allah jugalah yang mengkehendaki
dikehendaki untuk memayahkan sesuatu urusan, maka mohon kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang bendanya simple je tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sekadar nak bercakap, nak bagi announcement, tapi kalau Allah nak bagi payah, semua jadi payah. Ya, kalau Allah nak bagi mudah, masya-Allah, Allah bagikan ilham dan sebagainya. Ya, maknanya bila kita baca doa Rabbi yassir wa la tu'assir, kalaupun ada kebaikan yang kita lakukan, ya, apa-apa sumbangan yang kita buat, kita telah awal-awal mengaitkannya dengan Allah, semua ini datang dipermudahkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Puan Asma, ya, nak kata takziah ke tahniah ke, wallahu a'lam, ya, di atas masalah yang berlaku ini. Harapnya Puan Asma boleh mendengarlah sedikit pandangan daripada ustazah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah meraihkan bagi seorang isteri agak berat bila menghadapi sikap suami yang dikatakan umpama bermain kayu 3 ke kayu 4 dan sebagainya. Tetapi Puan Asma, ya, kita harus faham bahawa hidup ini memangnya satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian setiap orang tidak sama, bergantung kepada keadaan imannya, bergantung kepada banyak perkara yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ustazah nak kata macam ni, kalau tanya dengan ustazah, ustazah tak berupaya untuk menyelesaikan masalah suami tadi. Suami Puan Asma pun ustazah tak kenal, yang janda tadi pun ustazah tidak kenal. Tetapi sekarang ustazah sedang berurusan dengan Puan Asma. Ustazah cuba nak bantu Puan Asma terlebih dahulu. Mungkin masalah itu solusinya masih jauh lagi. Ya, tetapi solusi untuk Puan Asma telah ada. Apa dia? Kenapa kita harus sakit sedemikian rupa bila mana suami kita beralih arah kepada orang lain, ya, buat hubungan dengan orang lain? Kenapa kita harus sakit sedemikian rupa? Ya, kita harus bezakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemarahan, sakit yang kita rasakan kerana hak-hak suami, hak-hak Allah ataupun hak kita sendiri. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah appreciate sangat dengan isteri-isteri, sebab saya dah jumpa, ini bukan kata-kata kosong, isteri yang boleh kata, ya, yang boleh kata, demi untuk menjaga ustazah agar suami saya tidak buat maksiat di luar, saya permudahkan untuk dia berkahwin dengan wanita tersebut. Masya Allah, kita ada wanita seumpama itu, yang bila saya tengok dia happy, yang gembira. Apa dia jawab? Ustazah, bila suami saya balik rumah saya, dia adalah suami saya. Keluar daripada rumah saya, mungkin dia suami pada orang lain. Saya kata senangnya dia berfikir. Tapi orang yang berfikir cara mudah ni lah yang boleh menikmati ketenangan hidup. Ya, Puan Asma, kadang-kadang kalau kita tak meletakkan cita-cita yang tinggi dalam hidup, sebab itu kita akan mudah rasa hampir terbunuh, ya, hampir sakit dengan ujian-ujian yang Allah datangkan. Satu, kerana kita tidak meletakkan cita-cita yang sangat tinggi. Ya, ustazah nak bacakan, cuba Puan Asma, tuan-tuan dengar, ya, siapa-siapa yang mengalami masalah yang seumpama ini. Ya, kenapa kita harus sakit dengan perkara-perkara seumpama ini? Sedangkan insya-Allah Allah boleh mudahkan, solusinya ada. Tapi kita harus bertindak dengan tenang. Jangan bertindak dengan panduan nafsu, dengan emosi. Kita harus tenangkan diri kita dulu. Sebab itu letakkan cita-cita tinggi. Ya, subhanallah, kalau kita boleh letak tuan-tuan dalam hidup kita ini, cita-cita kita adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Setiap pagi, petang, malam, siang kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku kelazatan dapat melihat wajahmu, dan kurniakan aku rasa rindu sangat untuk bertemu denganmu. Kalau itulah yang kita letakkan paling atas dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, ustazah fikir pasti kita boleh tenang menghadapi apa jua yang Allah datangkan, kerana Allah tidak menguji kita kecuali apa yang mampu untuk iman kita hadapinya. Ya, dalam masa yang sama, cuba kita letak cita-cita kita apa? Cita-cita kita syurga. Ustazah ingatkan dengan kata-kata daripada Dr. Ain Al-Qarni. Ya, dia kata, pernahkah kita merenungkan secara mendalam tentang keadaan para penghuni syurga yang tidak pernah sakit, penghuni syurga tidak pernah bersedih hati, penghuni syurga tidak pernah mati, sentiasa muda dan pakaian mereka tidak akan lusuh sedikit pun. Pernahkah kita benar-benar menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahawasanya para penghuni syurga akan menempati istana-istana yang bahagian luarnya terlihat dari dalam dan bahagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi
yang mengatakan bahawa di syurga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terdetik dalam hati manusia. Cubalah anda renungkan bagaimana syurga itu. Sebatang pohon di syurga tidak akan selesai dikelilingi oleh seseorang dengan menaiki kenderaan walaupun selama 100 tahun lebih. Panjang akar pohonnya mencapai 60 batu. Sungai-sungainya mengalir dengan sangat teratur. Istana-istananya berdiri indah dan megah. Buah-buahannya bergayut rendah sehingga mudah dipetik. Mata airnya terus mengalir. Tahta-tahta yang demikian tinggi. Gelas-gelas emasnya tersusun rapi. Bantal-bantal sandarannya teratur rapi. Permaidaninya terhampar luas. Di syurga dapat dirasakan kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak harum baunya, luhur sifatnya, dan merupakan tempat mewujudkan harapan. Lalu di manakah akal kita, wahai manusia, dalam memikirkan syurga sebagai satu kehendak, cita-cita, harapan yang sangat tinggi daripada seorang hamba kepada Allah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada banyak lagi harus kita terokai dalam hidup ini, supaya kita merasakan hidup ini sangat luas. Sedikit ujian yang Allah berikan itu, ya insya-Allah dengan pertolongan Allah kita boleh rasa tak adalah sampai menderita sangat. Ada jalannya, ada penawarnya. Ya, dekatilah Allah dan dampingi orang-orang saleh. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan beraksi dengan apa-apa ujian dalam keadaan jiwa kita kotor, emosi kita tidak menentu. Sebab itu dalam menerima ujian Allah, adabnya redakan terlebih dahulu, kemudian beri masa untuk tafakur, ya, untuk munajat dulu dengan Allah, mohon petunjuk Allah, pimpinan Allah. Insya-Allah kalau sudah kita pandai memanggil Allah, Allah ya Allah ya Allah, tengoklah nanti sentuhan daripada Allah. Masalah seberat mana pun Allah akan berikan jalan penyelesaiannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah itulah. Untuk Puan Asma, kita harapkan kita sama-sama doakan jugalah agar rasa sakit hati, rasa marah terhadap suami itu dapat menukar kepada ataupun mengarah kepada rasa tenang, rasa kehambaan kepada Allah dengan beribadat, mendekatkan diri dengan Allah, dan insya-Allah bila dapat merasai kelazatan iman tu, saya kira dapat menghapus perasaan-perasaan yang kekecewaan, penderitaan dan kesedihan. Cuma ni mungkin Ustazah tidak membantu dari segi bagaimana nak settle masalah suami tadi. Ya, kalau dengan suami ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya sebab itu pentingnya dalam rumah tangga kita mewujudkan silaturahim dengan orang lain. Ya, jangan rumah tangga kita ni kita berdua saja, kita sebuah rumah saja, jiran tetangga pun tak tahu siapa dia. Sebaliknya yang Ustazah maksudkan ini, wujudkan silaturahim dengan rumah tangga lain yang boleh jadi contoh kepada rumah tangga kita. Kita hubungkan suami kita silaturahim dengan orang-orang soleh, dengan laki-laki yang baik. Nanti bila datang masalah beginilah rumah tangga kita, kita perlukan sentuhan daripada orang-orang soleh ini, daripada orang-orang yang kita istilahkan membuatkan suami kita malu mata. Kita perlukan orang-orang seumpama ini untuk memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi pandangan, ya. Kalau tidak, ya, kalau tak ada seorang pun dalam atas muka bumi ni yang suami kita segan dengan dia, yang suami kita malu mata dengan dia, semuanya suami kita pelekehkan, payah juga nak perbaiki suami yang sedemikian. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kita akan bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Saya teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, Ustazah, kita kongsikan juga rakan Facebook kita yang bertanyakan pelbagai persoalan daripada Maisara, bagaimana untuk memupuk anak-anak kecil untuk rasa cinta pada rumahku, syurgaku, dan juga mungkin dapat kongsikan tarikan terbaik seharusnya ibu bapa sediakan di rumah. Baik, terima kasih kepada sahabat yang bertanya, ya, bagaimana nak ikat jiwa anak-anak ini dengan rumah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin kaedahnya itu bukan satu, ya, ada banyak, cuma Ustazah akan huraikan apa yang secara on the spot lah Ustazah ingat, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda faktor paling besar sekali bagi anak-anak, ya, tak kira lah kecil ataupun besar, ialah faktor kasih sayang dan juga keselesaan, ya, kerehatan, ketenangan mereka apabila berada dalam rumah. Ustazah rasa kena sebut banyak faktor, ya. Antara lain ialah keadaan dalam rumah tangga itu sendiri, tuan-tuan sekalian, memberikan satu rasa kepada anak-anak tersebut, sama ada mereka rasa serabut, sama ada mereka rasa tenang dan sebagainya. Kalau kita kata baiti jannati, rumahku syurgaku, pernah tak kita kaji sikit syurga tu bagaimana gambaran-gambarannya, walaupun tidak mungkin sama seperti mana keadaan syurga yang sebenarnya.
benar. Tetapi gambaran-gambarannya telah diberikan, ya, petunjuknya oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ya, di antara lain, ya, dalam syurga itu suara-suaranya adalah suara-suara yang lembut-lembut sahaja. Ya, suara-suara yang menenangkan. Ya, suara-suara yang menyebabkan kita rasa sentiasa dipuji dan sebagainya. Betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, seorang suami besok, seorang lelaki, ya, dalam syurga, bila mana bidadari itu nak serve pada dia, nak beri khidmat layanan kepada dia, di antara lain yang disebut dalam hadis, ya, mereka akan puji dulu, kamu adalah laki-laki yang paling indah yang pernah kulihat. Iaitu gambaran syurga. Ya, kalau di rumah, ibu, ayah, suami, isteri, jarang sekali nak puji anak-anak, jarang sekali nak puji pasangan. Tiba-tiba kita nak namakan rumah kita tu Baitul Jannati. Ustazah rasa ini satu perkara yang agak sinis lah. Ya, kalau kan rumah payah nak memuji sesama kita, sangat sinis kalau kita kata Baitul Jannati. Tapi kalau seorang ibu sentiasa puji anak, ya, tetapi puji jangan puji yang mematikan anak tersebut, tapi puji yang menghidupkan. Sebab tu saya kata tadi, kena link the child to Allah, kena hubung kaitkan apa jua yang kita buat dengan anak-anak kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji dia, Masya Allah, bagusnya. Bila ibu minta tolong, cepat adik datang. Subhanallah, ibu bersyukur dengan Allah sebab bagikan anak yang soleh. Ya, jadi maknanya anak kita pun takkan larut dengan pujian tersebut. Begitu juga dengan pasangan kita, ya, dengan suami isteri. Jangan puji-puji yang mematikan, tapi puji yang boleh dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan mereka bukan setakat merasa diri mereka dihargai, malah mereka akan rasa sangat menghargai Allah selaku zat, selaku Tuhan yang memberikan mereka segala kebaikan tersebut. Ya, yang kedua, apa dia di antara ciri-ciri Baitul Jannati yang lain? Ya, banyak disebut dalam Quran bahawa syurga itu ada raihannya, ada baunya. Ya, tuan-tuan cuba tengok rumah kita, apa bau yang ada dalam rumah kita. Ya, apa keadaan dalam rumah kita? Kalau keadaannya sangat Masya Allah, ya, dengan bau busuknya, dengan tak teratur dan sebagainya, bagaimana anak-anak boleh rasa selesa duduk dalam rumah? Ya, tapi kalau kita pastikan aromaterapi dalam rumah kita, kerana meraihkan Baitul Jannati, jannahku, rumahku sepatutnya wangi. Ya, rumahku patut menjadi inspirasi kepada keluarga, anak-anak dan sebagainya. Maka itu pun kita ambil kira. Ya, apatah lagi dari segi pengisiannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam bab pengisian, khususnya kepada anak-anak kecil, Ustazah pun nak menegur juga, ya, jangan terlampau rigid sangat, jangan terlampau keras. Kadang-kadang kita disiplinkan anak kita dalam rumah, macamlah anak kita itu, ia masuk dalam pelatihan tentera dan sebagainya. Padahal dia baru umur 8 tahun, baru umur 9 tahun. Tolong fleksibel sikit mak ayah. Kalau anak-anak kita kata, ya Allah mama mengantuk lah, letih lah, kita pun tahu pagi tadi dia dah lama sekolah daripada pagi sampai malam. Kita kata tak apa, meraihkan dia letih, hari ni tak apa, tak payah baca Quran lah malam ni, nampak dah ngantuk sangat. Tapi malam esok insya-Allah kalau kita sihat sikit, kita akan baca lebih, gandakan sekali lagi. So maknanya anak kita melihat rumah ni bukan rumah yang menerapkan disiplin ala tentera, ya, tetapi disiplin yang sangat murunah, yang sangat fleksibel. Itu pun antara perkara yang boleh menarik, ya, anak-anak kita dengan kita. Dan pernah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah baru didatangi oleh seorang ibu yang bertanya tentang anak perempuan dia dalam tingkatan 2, ya, tetapi mula liar, ya, mula rasa macam nakkan kebebasan, comparekan dengan mak-mak orang lain. Kenapa dia tak boleh keluar rumah, ya, kenapa dia kena duduk rumah, tak boleh keluar dengan kawan-kawan, dan panjang lagi lah cerita dia. Cuma Ustazah dapat ambil satu pengajaran di situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bahawa anak-anak khususnya yang berusia 12 tahun, 13 tahun, sebenarnya mereka ini adalah pada peringkat yang kita sebut peringkat awal remaja. Mereka baru nak membina personality, ya, membina personality, siapa yang mereka nak contohi, nak jadi macam mana dan sebagainya. Dalam tempoh tersebut, ibu ayah sabarlah sedikit, ya, tak lama sampai anak umur 16 ke 17 tahun. Sabar membimbing mereka, walaupun ke hati kita sakit sangat, menyampah, geram dan macam-macam lagi benda ada dalam perasaan kita, tapi sabar mengenangkan mereka harus dipandu untuk mencari satu identiti diri yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ya, kalau kita ikutkan marah dan geram kita, macam-macam boleh keluar. Ya, antara lain kadang-kadang seorang ibu tu boleh kata, kalau tak suka duduk rumah ni, nak duduk rumah mana? Ya, kemudian anak tu jawab, anak tu kata nak duduk rumah lain, nak duduk rumah mak saudara dia. Maka si ibu bagi anak tu ikut pergi duduk rumah mak saudara dia. Ya, jadi dekat sini Ustaz kata, tolong dengan anak-anak jangan mudah keluar perkataan, kalau tak nak duduk kat rumah ni, boleh keluar duduk rumah lain. Ya, sebab itu saya rasa satu pengikat kita dengan anak-anak. Apa
apa pun biarlah kita pegang. Apa pun yang berlaku, kita dalam satu rumah. Ya, apa pun yang berlaku, mak abah ambil tanggungjawab. Tapi bila dah keluar daripada mulut kita, seawal anak umur 13 tahun, umur 14 tahun, kalau tak nak duduk rumah ni, boleh duduk rumah lain. Nak duduk rumah mana? Kita katakan, Masya Allah, Ustaz rasa itu akan menjadikan anak itu lebih keras hatinya. Lebih memberontak. Sesuatu yang selama ini dipegang, dijaga untuk hidup bersama-sama di bawah satu bumbung dengan mak ayah. Tetapi kerana kurang sabar, mak ayah tadi keluar daripada perkataan mereka, boleh duduk rumah mana mereka nak duduk. Hasil dia apa? Hasil dia, seorang anak akan jadi lebih keras hati. Seperti mana seorang suami isteri kalau bergaduh, jangan bawa sampai tidur malam. Sebab bangun tidur bukan lebih baik, akan lebih keras dan keras. Tolong pastikan keupayaan dan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah rumah tangga sebelum kita tidur malam. Sebab pagi esok, dia tidak akan mengubah menjadi kepada yang lebih baik. Nanti jadi dendam. Ya, saya betul. Itu di antara dapat kita kongsikan pada hari ini. Mungkin sebagai kesimpulan, kita ambil satu daripada rakan pendengar kita. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Mazifah dari Kepung. Silakan Puan Mazifah. Saya pagi hari ni macam saya dengar Ustazah punya mukadimah kan. Atau sedih kan. Baik, boleh terus dengan soalan, kita tak cukup masa Puan. Okey, saya tadi macam tadi Ustaz cakap Allahumma, yang tadi doa tu kan. Yes. Tapi macam saya selalu baca Allahumma yasir wa la tu'asir ya karim. Ya, saya tak ada masalah. Boleh ke saja. tak boleh ke? Boleh saja. Jadi lagi satu doa, Allahumma ij'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'izami wa nuran min bayni yadayya Ya, saya wa Puan. nuran min qalbi wa nuran an yamini wa nuran an shimali. Ya, saya Puan Mazlifah, ya. Wa nuran min tahti. Allahumma ridni nuran wa a'tini nuran waj'alni nuran. Baik, soalan dia? Macam mana doa tu saya baca hari-hari lah kan. Baik, sebenarnya doa ini, dia tulis tu doa bagi kita punya fikiran tenang. betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Puan Mazlifah. Doa ini ia diajar oleh Nabi SAW, dibaca dalam perjalanan ke masjid. Ya, perjalanan ke masjid, ke tempat-tempat yang baik-baik, kita baca doa mohon cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya pada pandangan, cahaya pada penglihatan, cahaya pada pendengaran, cahaya pada hati, cahaya kanan kiri. Maknanya kita hidup dalam cahaya nurun ala nur. Ya, boleh bayangkanlah satu keindahan hidup, ketenangan hidup dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bacalah doa ini, nak pergi kuliah ilmu, nak pergi masjid, baca doa ini memohon cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sebagai sebelum mengakhiri itu, saya ambil kesempatan sedikit di sini untuk mewar-warkan, ya, akan ada satu program sehari bersama dengan Ustazah khusus untuk wanita, untuk muslimah, supaya kita menjadi lebih terarah, terbimbing, ya, lebih seimbang dan sebagainya. Bukanlah Ustazah nak mengajar, tapi ini satu pelatihan motivasi yang mana kita boleh berkongsi, ya, kita boleh bersilaturahim, yang akan diadakan di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara bermula pada pukul 8 hingga 6.30 petang pada 24 hari bulan 2 2013. 24 hari bulan 2 2013, Dewan Syarahan Utama Masjid Negara, masa 8 hingga 6.30 PM, 6.30 petang, ya, di mana di antara pengisiannya ialah inspirasi Ummahatul Mukminin, peribadi hebat dan memikat, terapi aura syifa, kontrak sosial wanita, ya, yang Ustazah sebenarnya sangat berkeinginan untuk mendedahkan kepada kita semua muslimat tentang tokoh-tokoh Ummahatul Mukminin, tokoh-tokoh wanita penghuni syurga, supaya kita rasalah hidup ni sebenarnya sangat luas untuk kita contohi pada diri-diri orang-orang yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ya, jangan terlalu terkongkong, terbelenggu dengan masalah. Ya, insya-Allah kita bersama-sama dalam pelatihan tersebut, iaitu pelatihan kecemerlangan personaliti wanita, ya, di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara. So boleh hubungi 017 9378264, 017-937-8264. InsyaAllah kita bersilaturahim di sana. Wallahualam. Saya terima kasih banyak Ustazah, dan itu juga saya kira dapat
merungkai juga lah persoalan daripada rakan-rakan pendengar kita yang bertanyakan bagaimana nak menghubungi Ustazah ataupun nak berjumpa Ustazah selepas program Usrati ini, kerana banyak sekali sememangnya perkara-perkara yang inginkan penjelasan, pencerahan, panduan daripada Ustazah sendiri. Jadi kepada rakan-rakan pendengar juga boleh berhubung bersama dengan Ustazah menerusi Facebook IKIM FM, Facebook Ustazah sendiri di Ustazah Nur Hafizah Musa Official. Saya, dan insya-Allah lah berbagai persoalan ataupun maklumat anda perolehi di sana. Sekali lagi kepada rakan-rakan pendengar, insya-Allah ada juga yang bertanyakan tentang program yang bakal Ustazah adakan nanti di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara. Insya-Allah kita akan berkongsi dalam Facebook seketika nanti. Jadi kepada anda, terima kasih banyak sudi bersama kami pada hari ini. Pada rakan-rakan pendengar yang menghubungi kami, terima kasih juga. Untuk rakan Facebook juga, terima kasih banyak. Insya-Allah di kelapangan masa kita akan bertemu lagi di waktu yang sama.